ya, dengan anak-anak remaja yang saya kira pada hari ini ramai di kalangan mereka itu yang marah dan berdendam terhadap ibu bapa. Dan saya kira salah satu daripada punca mengapa anak-anak itu menjadi derhaka kepada ibu bapa ialah bermula daripada kesalahan ataupun kesilapan ibu bapa sendiri terhadap anak-anak. Ya, anak-anak itu memerlukan kepada perhatian dan kasih sayang sebagaimana ia perlukan kepada makan, minum, pelajaran, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya. Mereka itu memerlukan perhatian dan kasih sayang. Tetapi disebabkan oleh kehidupan kita pada hari ini, yang mana kebanyakan ibu bapa itu sibuk bekerja. Katanya bekerja untuk keluarga, tapi sehingga hancur keluarga. Ya, maknanya keadaannya seperti itu. Maka saya bertemu ya dengan anak-anak remaja yang menyatakan kesedihan mereka terhadap ibu bapa masing-masing atas apa yang tidak dilakukan oleh ibu bapa. Saya kira mungkin hukum alamnya disebut what you give you get back. Apa yang kamu beri itu kamu dapat balik. Maknanya derhaka anak-anak itu bermula dengan dosa ibu bapa. Maka saya kira adalah baik ya dalam kesempatan ini bukan sahaja kita memperkatakan tentang soal tuntutan dan tanggungjawab anak-anak untuk mentaati ibu bapa, tetapi ibu bapa juga harus melihat dan memerhatikan sejauh manakah mereka berperanan dalam hal-hal yang seperti ini. Soal ibu bapa menjaga ya anak-anak, memberikan tumpuan dan kasih sayang, saya akui. Bahkan ia merupakan cabaran ke atas diri saya juga. Dari segi kuantiti mungkin kita tercabar ya, dari segi kuantiti masa, kuantiti peluang yang diberikan untuk ibu bapa dengan anak-anak, tetapi apa yang boleh kita perbaiki ialah soal kualiti. Maknanya mungkin kita tidak mempunyai masa yang banyak dengan anak-anak sebagaimana mungkin ibu bapa kita dahulu mempunyai masa yang cukup untuk kita, tetapi kita boleh memperbaiki kualiti. Khawatirnya ialah kita tidak menumpukan kepada kualiti. Kita duduk sebumbung tetapi tidak bersama. Ya, mungkin suami, isteri dan anak-anak masing-masing menonton televisyen sepanjang masa dan tidak berkomunikasi sama mereka. Jadi mereka itu bersama tetapi sebenarnya hakikat mereka tidak bersama. Jadi itu mungkin sesuatu yang boleh diperbaiki sebagai kesimpulannya terhadap persoalan yang Ustaz nyatakan tadi, iaitu kederhakaan anak-anak terhadap ibu bapa banyak berpunca daripada kesalahan ibu bapa terlebih dahulu yang gagal memainkan peranan mereka terhadap anak-anak mereka sendiri. Ya, sebagaimana dengan tajuk kita saja, ibu bapa permulaan kita. Jadi walau apa-apa pun permulaannya daripada ibu bapa lah akan mencerminkan, mencorak kepada anak-anak. Jadi bak kata orang saja, seorang ibu tu boleh menjaga 10 orang anak, tapi 10 orang anak tu belum tentu lagi boleh menjaga seorang ibu. Jadi mungkin pernyataan ini ataupun kita boleh katakan sejauh manakah kebenaran kata-kata ini, Ustaz? Mungkin Ustaz boleh penjelasan, silakan. Ya. Jawapan kepada statement yang seperti itu boleh dijawab secara peribadi oleh setiap kita melalui pengalaman masing-masing. Ya, bahawa soal kasih sayang itu anak-anak tidak boleh bertanding dengan ibu bapa kerana ibu bapa pasti menang. Kerana ibu bapa itu mengasihi anak-anak, seorang anak mengasihi ibu bapa apabila anak-anak itu mula berakal. Tetapi ibu bapa telah mengasihi anak-anak sebelum anak-anak itu dilahirkan. Jadi soal kasih sayang tidak mungkin dapat maknanya seorang anak bertanding ya dengan ibu bapa. Kalau kita perhatikan ya, naluri keibubapaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang ibu dan kepada seorang bapa itu berbeza dengan naluri anak-anak terhadap ibu bapa. Kerana ibu bapa ini mengasihi anak-anak, saya suka istilahkan kasih sayang ibu bapa ke anak-anak itu sebagai kasih sayang tanpa syarat. Maknanya anaknya bagaimana sekalipun ya, mungkin anaknya menangis, anaknya memalukan ibu bapa dengan memecahkan barang-barang kat rumah jiran contohnya, ya, anak-anak hingga ke peringkat mungkin anak-anak melakukan jenayah, dihukum dan dimasukkan ke dalam penjara. Tidak ada orang yang dapat menandingi kasih sayang ibu bapa kepada anak-anak, kerana mungkin ya, seorang suami mengasihi isteri tidak sepenuh sebagai juga isteri kepada suami sebagaimana ibu dan bapa mengasihi anak-anak. Jadi cinta yang tidak bersyarat itu hanya ada dalam naluri ibu dan bapa kepada anak-anak. Kadang-kadang ya, saya teringat misalnya ada siaran ya di televisyen tentang ibu bapa yang ayah yang mengulang perkataan yang sama berulang-ulang kali ya. Kadang-kadang apabila ibu bapa kita beransur uzur ya, dah menjadi dah orang kata beransur tua ni dengan usia emas, kadang-kadang mereka ni suka bercakap perkara yang sama. Ya, mereka bercerita perkara yang sama, mereka bertanya soalan yang sama. Kadang-kadang anak ni marah ya, berapa kali nak cerita benda-benda soalan yang sama. Tetapi hakikatnya apabila seorang ibu ataupun seorang bapa menimbulkan soalan yang sama setiap hari, sebenarnya itu adalah manifestasi kerinduan dia terhadap anak-anak. Ya, seorang ibu dan seorang bapa yang mempunyai 10 anak,
setiap pagi dia akan memikirkan ke 10 anak dia. Yang seorang ni bagaimana, yang kedua ni bagaimana, yang ketiga bagaimana. Tapi seorang anak mungkin tidak mempunyai naluri yang sebegitu hebat dan kuat terhadap ibu bapa. Kerana itulah saya kira keupayaan seorang ibu dan bapa untuk mengasihi anak-anak tanpa syarat menjadikan anak-anak itu berkewajipan untuk memelihara hubungan dan kewajikan ibu bapa mereka sehinggalah sampai kepada akhir usia. Ya, itu dia Ustaz. Jadi kasih tak bersyarat tu, jadi maksudnya kasih kita kepada ibu bapa bukan perlu ada syarat di situ. Jadi dalam masa yang ada ni mungkin Ustaz boleh bawakan kita antara hikmah ataupun kelebihan yang dapat diperoleh oleh anak-anak jika mereka berbakti kepada kedua ibu bapa mereka. Ya. Saya tertarik kalau soalan ini timbul, kita kaitkan dengan sepotong hadis daripada Nabi SAW yang mana baginda menceritakan tentang kisah 3 orang lelaki yang terperangkap di dalam sebuah gua, yang mana pintu gua itu telah tertutup dengan batu yang besar, dan mereka tidak mempunyai ruang untuk melepaskan diri. Pada masa itu sudah tidak ada apa-apa ikhtiar yang boleh dilakukan oleh mereka, melainkan setiap seorang daripada mereka memohon kepada Allah SWT bantuan untuk keluar daripada bencana itu dengan bertawassul kepada amal soleh. Dalam arti kata lain, menyandarkan permintaan mereka itu dengan satu amal soleh yang pernah mereka lakukan. Di antara ketiga-tiga lelaki ini, salah seorang daripadanya berdoa kepada Allah. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, pada suatu hari ibuku yang telah tua bangun pada waktu malam meminta susu, dan aku telah pergi memerah susu, dan apabila aku kembali didapati ibuku ini telah tertidur. Jadi dia tu aku telah duduk di sebelah ibuku sehingga pagi untuk menunggu, dan dia rasa tak patut untuk digerakkan ibu dia. Dia tunggu sampai ke pagi susu tu. Jadi kata dia, ya Allah, ya Tuhanku, kalau aku lakukan perkara itu kerana ketaatan aku kepada ibuku, dan juga engkau merestuinya, kau lepaskanlah aku daripada ini. Dan dia telah diselamatkan. Betapa besarnya kebaikan daripada melakukan kebaikan kepada ibu bapa. InsyaAllah. Jadi semoga dapat kita mendapatkan satu keredaan daripada Allah SWT terhadap apa yang kita bakal laksanakan perubahan dalam diri kita pada ibu bapa kita. Jadi terima kasih Ustaz kerana sudi bersama-sama kita dalam segmen Islam Hadari pada kali ini. InsyaAllah kita bertemu lagi ya. Jadi terima kasih juga pada anda yang terus bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, dan insyaAllah kita akan bersama lagi dalam segmen Islam Hadari pada setiap hari Selasa hingga Jumaat. Dan untuk itu kembali bersama dengan Suhaimi dan juga Ji. Selepas ini kita ikuti terlebih dahulu Warta Jam 9. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam muhibah bersama saya Niza Yusni Muhammad dan Warta Jam 9.